Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Mungkin ramai yang pergi masjid lah kot tu. Sebenarnya kalau ikutkan malam ni ada beberapa pimpinan yang turun. Jadi ada yang meminta supaya kau ada kuliah yang kosong boleh diisi. Jadi saya dah offer dah malam ni kat Dewan Ulama kan. Tapi rupanya tak ada. Kalau ada yang boleh datang sini, kita hantar sini lah. Tapi rupanya dia mungkin ada tempat-tempat yang lain kot. Jadi saya mai sini lah. Tidak berapa orang lah yang mai daripada negeri kan. Jadi esok kita ada Dewan Ulama Muktamar Negeri. Kemudian Ahad Pemuda pula di Lake Town kan. Lihat. Baik tuan-tuan. Ala kulli hal, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di hadis yang keberapa tuan-tuan? Yang saya tandanya 65. Betul ke? Takut saya silap. Hadisnya panjang. 64 habis dah kot kan? Ya, 64 dah habis. Kita masuk 65. Ya, hadis panjang. Jadi kita masih lagi di bawah babul muraqabah. Bab pada menyatakan pengawasan Allah Azza wa Jal. yakni Allah mengawasi hamba ni. Walaupun ada para malaikat, tapi muraqabatullah ni lebih sempurna. Sebab malaikat yang muraqib, yang mengawasi kita ni, raqib dan atid, dan malaikat hafazah. Raqib catat yang baik, atid catat yang buruk, hafazah ada dua, depan dan belakang. Jaga kita daripada perkara-perkara yang berbahaya, yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Jadi 4 malaikat ni ataupun raqib atid ni hanya mencatatkan hantar muraqib perkara luaran sahaja. Luaran sahaja. Adapun berkenaan dengan hati tuan-tuan, ikhlas ke tak ikhlas, riak ke sum'ah, ini hanya Allah yang tahu. Jadi yang mengawasi hati tuan-tuan adalah Allah Azza wa Jal. Tidak ada mana-mana makhluk yang tahu hati tuan-tuan lagu mana kecuali Allah. Jadi pengawasan Allah ni zahir dan batin. Jadi apa fungsi malaikat ni? Malaikat ni sebagai saksi. Sebab nanti di hari kiamat semua pakat tak mau ngaku ada buat dosa, semua tak nak ngaku. Itu yang pada hari kiamat malaikat ada catatan. Dan pada hari kiamat ada orang yang tak mengaku, Allah Ta'ala tutup mulut dia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari yang mana kami tutup mulut mereka, tak boleh cakap. Wa tukallimuna aydihim, yang bercakap tangan. Wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang cakap apa? Tangan dan kaki. Mulut tak boleh lah. Tangan dan kaki menjadi saksi ke atas dia. Jadi adilnya Allah Ta'ala datangkan 2 malaikat. Sebagai apa? Ingat, ada yang mencatat amalan, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tapi muraqabah yang sebenar ni muraqabatullah, pengawasan Allah. Allah mengawasi zahir dan batin. Baik, jadi kita tengok kita berada di hadis yang ke-65 daripada awal kitab.
Kalau daripada bab ni, bab muraqabah ni, ini hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Baik, kita tengok hadis dia panjang tuan-tuan. Saya cuba habiskanlah tuan-tuan malam ni. An Abi Hurairah radhiyallahu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ni pada Abu Hurairah, dia berkata, dia mendengar Nabi SAW bersabda. Ni sabda Nabi SAW. Inna thalathatan min bani Israel. Ada 3 orang daripada Bani Israel. 3 orang. Saya baca, saya terjemah tu sebab saya tak ada, saya Arab semua. tak ada apa? Tak ada bahasa Melayu. Jadi saya baca, saya terjemah. Inna thalathatan min Bani Israel. Ada 3 orang daripada Bani Israel. Bani Israel ni apa? Anak cucu Israel. Siapa Israel? Yaqub alaihi salam. Yaqub alaihi salam yakni anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq tu anak Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim dapat anak Ishaq, Ishaq dapat anak Yaqub. Yaqub ada 12 orang anak. Yusuf, Bunyamin, Dan ramailah tuan-tuan, ada 12 ni. Daripada 12 ni lah tuan-tuan, jadinya keturunan Bani Israel yang 12. Bani Israel itu maksud dia Bani itu anak cucu, keturunan. Bani itu anak cucu Israel. Israel itu Nabi Yaqub. Dan Israel tu maksud dia Isra, Safwah, Il itu Allah. Israel Safwatullah. Israel maksud dia kekasih Allah. Sebab tu orang Yahudi yang tuan-tuan tengok di Palestin yang jahat, yang bunuh umat Islam, mereka itulah keturunan Nabi Yaqub. Dan tok nenek dia pun banyaknya nabi. Itu kita tak boleh nafi tuan-tuan. Dan Allah lebihkan mereka kerana banyak nabi. Idh ja'ala fikumul anbiya, Allah Ta'ala sebut ketika mana Allah jadikan nabi ni kebanyakannya daripada Bani Israel. Tu yang buat jahat kat Palestin tu. Tapi kenapa banyak di kalangan mereka? Pasal mereka pun teruk. Itu punca dia. Jadi mereka pun teruk, banyaklah nabi datang di kalangan mereka. Termasuklah, dan 25 rasul tu kebanyakannya Bani Israel. Baik. Jadi tuan-tuan, ni cerita Bani Israel, anak cucu Nabi Yaqub AS. Dan mereka ni sangat mengagungkan Nabi Yaqub. Sebab tu negara mereka pun buah nama negara Israel. Dia tak buah nama lain. Israel maksud dia kekasih Allah, merujuk pada Nabi Yaqub. Sebahagian mereka menganggap Nabi Yaqub ni lebih hebat daripada Allah. Sebahagian mereka anggap. Itu yang kadang-kadang mereka mengangkat Nabi Yaqub di tempat yang tak sepatutnya. Jadi dia kata ada di kalangan, ada 3 orang daripada Bani Israel. Jadi Bani Israel ni ada yang baik, malah banyak Nabi. Dan ada juga yang jahat, yang bunuh Nabi pun ada. Baik, jadi ada 3 orang daripada Bani Israel. Ni cerita sebelum zaman Nabi SAW. Tu Nabi cerita. Abras. Yang pertama Abras. Abras ni maksud dia ada penyakit sopak. Sopak yang apa? Putih-putih tu kan. Tuan-tuan tengok ada orang tangan yang putih, kita ingatkan dia kena ayat panas. Dia bukan ayat panas. Sopak. Tu kalau duduk bawah mikroskop tu, dia macam kulat tuan-tuan, kulat di kulit. Macam tuan-tuan tengok roti kan, bila tuan-tuan biak lama dia jadi berakak, kulat tu kan. Begitulah orang kena sopak tu. Dan sopak ni dia susah baik, boleh berubat tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang orang kena sopak dia biak apa sana dia biak yang tumpuk-tumpuk putih tu. Sebab bubuh ubat makan masa nak baik. Sebab dia punya apa? Dia punya kulat tu dia berakak di kulit. Macam di roti tu tuan-tuan, berakak. Jadi orang dulu ni dia agak jijik lah dengan sakit sopak ni. Sebab dia tahu macam penyakit yang ialah jadi putih-putih kan. Baik. Kemudian aqra'. Aqra' ni botak. Orang yang pertama dia sopak, yang kedua kepala botak. Botak ni kepala dia tak ada langsung rambut, licin. Sebahagian orang dulu dia anggap botak ni penyakit. Boleh jadilah tuan-tuan penyakit kulit yang menyebabkan rambut dia tak tumbuh. Jadi dia pun anggap jijik lah. Botak dia ni bukan botak biasa, botak kerana dia pun anggap ada penyakit kan. Jadi kalau kena kat mereka, kena kat orang lain pun botak. Jadi orang rasa jijik dengan kepala botak licin terus, tak ada rambut langsung. Yang ketiga wa'amah. Yang ketiga buta. Aradallahu ayyabtaliyahum fab'atsallahu ilaihim fab'asa ilaihim malakah. Allah Ta'ala nak uji daripada 3 orang. Allah Ta'ala nak uji 3 orang ni, botak, sopak dengan buta. Apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala hantar seorang malaikat pada dia.
Allah Ta'ala hantar malaikat. Jadi makna dia tuan-tuan, harus sahaja malaikat datang dalam rupa manusia, jumpa manusia, harus, berdasarkan kisah ni lah. Tapi tuan-tuan janganlah mudah percaya. Tuan-tuan jumpa tepi jalan, dia kata malaikat, tuan-tuan percaya. Jangan, boleh jadi syaitan, boleh jadi iblis. Tapi boleh jadi saja malaikat datang. Sampai sekarang boleh jadi tuan-tuan. Tapi jangan duk haraplah malaikat mai lah apalah. Tapi hadis ni menunjukkan malaikat boleh saja datang bila Allah Ta'ala nak uji. Kotlah tuan-tuan jumpa kat tengah hutan ada orang minta sedekah, tuan-tuan pun pelik main mana. Tak mustahil, malaikat tak mustahil, wallahu alam, berdasarkan hadis ni. Dan ada seorang sahabat Nabi nama dia Abu Muallaq. Dia pernah berdagang, bawa harta perniagaan. Jadi dalam perjalanan dia berniaga tu, ada orang perompak mai, rompak dia. Maka sahabat Nabi ni Abu Muallaq ni, dia bagi semua harta. Dan dia serah semua harta. Perompak ni nak ambil nyawa dia, nak bunuh dia. Maka sahabat Nabi Abu Muallaq ni kata, tadi kata nak harta, kenapa nak bunuh aku pula? Kata perompak ni, harta dah dapat, sekarang aku nak bunuh hang. Maka kata Abu Muallaq, bagi izin aku sembahyang 4 rakaat. Dia sembahyang hajat. Maka dia pun bagi Abu Muallaq sembahyang 4 rakaat. Maka Abu Muallaq dalam sujud yang terakhir tu, dia berdoa. Panjanglah doa dia, ya qayyum ya dzal jalal ikram, ya badi'as samawati wal ardh, as'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa mulka alladhi la yudam wa mulka alladhi ma'al arkana an takfiyani syarra halith, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni. Pendek ceritanya, dia sebut ya wadud. Doa ya wadud, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'al lima yurid. Dia berdoa, wahai Tuhan yang penyayang, wahai Tuhan pemilik arasy, wahai Tuhan yang buat apa saja yang dikehendaki, aku mohon dengan cahayamu yang memenuhi arasy dan kerajaanmu yang tidak akan sirna. Dia berdoa pada Allah dalam sujud yang terakhir. Kemudian dia sebut ya mughith aghithni, wahai Tuhan yang maha penolong, tolong aku. Ni perompak nak bunuh. 3 kali dia ulang, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang berkuda, tentera berkuda, tak tahu main mana-mana. Dan tentera ni berkuda ni datang dengan pantas bunuh perompak tu. Kemudian dia pun tanya, hang ni siapa? Maka pemuda tu kata, aku adalah malaikat daripada langit yang keempat. Bila hang sebut ya mughith aghithni, maka pintu-pintu langit berbunyi. Sebab dia ni orang baik tuan-tuan, orang soleh. Sekali sebut ya mughith aghithni, pintu-pintu langit berbunyi, bunyi semua. Ya mughith aghithni, suara hiruk pikuk malaikat. Sebab malaikat ni tuan-tuan beribadah. Ibadah tuan-tuan naik ke langit, tahu kan, pagi dan petang. Tuan-tuan yang rajin ibadah, malaikat di atas kenal tuan-tuan. Tu ada orang yang tak kenal di bumi, pergi ke langit terkenal. Jadi bila dia berdoa, malaikat riuh di atas. Pasal malaikat tahu ini suara yang selalu berdoa. Waktu senang pun duk berdoa. Ada orang di waktu susah dia berdoa, ni waktu senang pun duk berdoa. Kali ni dia dalam kesulitan. Kali 3 hang sebut ya mughith aghithni, kata malaikat ni, aku minta izin pada Allah untuk menolong. Allah izinkan. Tu yang dia datang dia pergi bunuh tu. Dan tuan-tuan kalau baca bab perang Badar tuan-tuan, memang malaikat datang dalam rupa orang, naik kuda. Jibril naik kuda ada Haizun, Israfil datang, Mikail datang perang Badar. Malah tuan-tuan baca kisah perang Badar tuan-tuan, sahabat tak ada potong kepala musuh dah terkulai dah, kena potong. Ada yang tentera kafir Quraisy ni tangan dah terpotong sebelum, tak ada nak potong-potong dah. Ada sebahagian tentera Quraisy, Abbas contohnya, malaikat tangkap dia. Malaikat tangkap dia, tawan dia. Jadi tuan-tuan, malaikat harus datang dalam rupa manusia. Macam ni tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan mudah percayalah, sebab boleh jadi orang tipu tuan-tuan, boleh jadi iblis, boleh jadi syaitan, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu dia malaikat. Jadi Allah Ta'ala nak uji, Allah Ta'ala hantar malaikat kat dia. Fa'atal abras, malaikat mai. Malaikat mai pada yang sopak. Faqal ayu syai'in habbu ilaik. Malaikat kata dekat yang sopak ni, malaikat kata, Nabi malaikat datang dalam rupa orang, bukan rupa malaikat, rupa orang. Sebab kalau rupa malaikat kita pun lari tuan-tuan. Malaikat besar tuan-tuan, besar sebesar-besar Mungkin bumi kalau kita duduk dekat, mata kita pun tak boleh tengok malaikat. Dia terlalu besar. Kalau duduk jauh bolehlah, jauh baru kita boleh nampak dia tinggi tuan-tuan. Tinggi setinggi-tingginya, sangat besar. Ada malaikat yang tuang air laut atas kepala dia, tak menitik ke bawah pun. Besar mana saiz dia tu?
Tu yang dia datang dalam rupa orang. Malaikat tanya, apa benda yang paling hang suka? Malaikat tanya pada orang yang sakit sopak. Kata orang sakit sopak ni, launun hasan, aku suka warna kulit yang cantik. Warna kulit yang cantik adalah warna kulit putih kemerahan. Jarang orang Melayu ada kulit tu. Ini kulit Nabi SAW, warna putih kemerahan. Putih, tekan sikit dia ada merah kan. Itu kulit paling cantik lah. Baik. Wajildul hasan, dan aku nak kulit yang cantik. Sebab dia ada sakit sopak, dia bertampung-tampung putih tu, nak kulit yang cantik. Kemudian wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas qadirani an-nas, dan hilang daripada aku ni perkara yang orang rasa jijik dengan aku. Sakit sopak tu lah, hilang daripada aku ni penyakit sopak yang orang jijik dengan aku. Famasahu fadhahaba anhu qadarahu wa utiya launan hasan wa jildan hasana. Maka malaikat tu sapu dia. Malaikat sapu je. Tuan-tuan, ni bukan kuasa malaikat lah. Malaikat sapu saja. Yang memberi bekas ni Allah. Malaikat hanya sapu je, sapu dengan tangan. Bila malaikat sapu je, maka hilang penyakit sopak tu, hilang tu. Bukan sekadar penyakit sopak tu hilang, kulit dia jadi cantik, kulit dia jadi putih kemerahan. Dan kulit dia menjadi cantik, dan warna kulit pun cantik dengan malaikat menyapu tu. Baik. Faqal, kemudian malaikat berkata, dah dia jadi lawa dah comel dah tuan-tuan. Malaikat tanya dia, malaikat kata, ayul mal ahabbu ilaik, harta apa yang paling hang suka? Harta apa yang paling hang suka? Baik. Qal, kata laki ni lah, yang dah lawa daripada sopak, dah jadi handsome dah. Al-ibil, aku suka unta. Au qal al-baqar syaqqar rawi, ataupun dia berkata lembu. Rawi ni syak, rawi hadis ni lah, rawi hadis ni syak, tapi yang boleh jadi yang tepatnya adalah unta lah. Dia minta unta. Fa'utiya naqatan usyara. Baik. Jadi bila dia apa? Dia minta unta, maka diberi dia seekor unta yang sedang bunting. Dia minta aja unta, dapat unta betina yang besar dan sedang bunting. Faqal, kemudian malaikat ni berdoa bagi dia. Tuan-tuan kena ingat, malaikat tak ada kuasa apa. Hatta Nabi Muhammad SAW, hatta malaikat Jibril, hatta malaikat Israel, hatta Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, bekas dia Allah yang jadikan. Mereka hanya lakukan, Allah jadikan bekas. Dia macam api tuan-tuan. Tuan-tuan ambil benda, tuan-tuan letak dalam api, baju tu terbakar. Kesan tu Allah yang jadikan, bukan api. Ini pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau pegangan Mu'tazilah mengatakan Allah memberi power pada api untuk membakar. Itu pandangan Mu'tazilah. Pandangan kita tak. Pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, kesan bekas Allah yang jadikan. Cuma Allah Ta'ala jadikan nak kita akal untuk berfikir. Kita tahu api tu membakar, jangan pergi suar tangan dalam tu. Duduk terjun dalam air boleh lemah, jangan pergi terjun dalam tu. Baik. Jadi tuan-tuan, malaikat ni pun berdoa pada dia, barakallahu laka fiha, moga Allah berkati hang pada apa? Pada unta ni. Ini sama juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beli kereta baru ni, doa dia, Allahumma barik fiha. Ini doa dia. Ataupun barakallahu fiha, ya Allah berkatilah pada kereta ini. Sama juga kalau tuan-tuan tengok ada kawan-kawan yang beli kereta baru ke, motor baru ke, rumah baru ke, apa-apa saja yang barulah, dapat anak ke, yang tuan-tuan kagum, doa dia barakallah. Tu doa dia, moga Allah berkati padanya. Jangan sebut benda lain tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang kita kagum sangat, kita lupa menyebut barakallah. Kadang-kadang dia terkena ain tuan-tuan. Tu ain bahaya tu. Yang Nabi sebut kebanyakan umatnya meninggal kerana ain. Tahu ain? Ain ni orang tengok dengan, sama ada orang tengok terlalu kagum, lupa nak mengingati Allah, dia boleh terkena ain. Ataupun orang tengok dengan mata benci dan dendam, dengki. Tu ain tuan-tuan. Mata ni dia ada efek kesan pada orang. Ni antara benda yang gaib pada tuan-tuan. Tapi Nabi sebut ain itu benar, dan kebanyakan umatnya mati kerana ain. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok benda yang kagum, tuan-tuan doa barakallahu fiha.
Moga Allah berkati padanya. Itu yang kadang-kadang kita kagum satu benda, kagum sangat, kagum sungguh dengan kereta ni. Tiba-tiba kereta tu buat insiden, tuan-tuan. Takut terkena ain kita, mata kita tu. Ingat, bila kita kagum dengan satu benda, sebut barakallahu fiha. Itu ubat ain. Baik. Ataupun kalau tuan-tuan sebut barakallahu fiha, orang yang dengki tengok kereta tuan-tuan, kan kadang ada orang dengki kan, dia tengok dia dengki. Ish, kalau insiden ni padan muka, dia tengok dengan mata yang dengki. Itu ain, tuan-tuan. Kadang-kadang mata yang dia tengok tu boleh menyebabkan kita insiden sungguh. Bukan dengan kuasa tu, dengan izin Allah lah. Tapi itulah ain, pandang mata ni. Dalam Quran sebut apa? Hampir-hampirlah pandangan mereka itu menggelincirkan kamu, wahai Muhammad SAW. Kafir Quraisy tengok Nabi ni dengan pandangan yang benci, marah, dendam. Pandangan ni dia memberi kesan, tuan-tuan, pada orang. Macam peluru tuan-tuan tembak, orang kena mati. Pandangan, tengok pandangan yang tajam ni, dia memberi kesan pada orang yang dilihat. Sebab tu tuan-tuan ingat cerita apa? Nabi Yaqub kan, alaihi salam, yang anak dia, yang abang-abang Nabi Yusuf tu. Kan mereka waktu nak pergi ambil apa, nak jumpa Nabi Yusuf, mereka nak ambil apa, dapatkan bantuan pada kerajaan. Dia mai ke kota Mesir tu. Nabi apa pesanan Nabi Yaqub pada anak mereka ni? Abang-abang Nabi Yusuf ni semua handsome. Daripada berapa orang, 10 orang ke, semua handsome. Nabi Yaqub pesan kat mereka, dalam Quran sebut ni, masuk min abwabim mutafarriqah. Nabi Yaqub pesan, hampa nak masuk kota Mesir nanti, masuk melalui pintu-pintu yang berbeza-beza. Kan kota Mesir besar, hang masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Pasal apa? Ulama sebut sebab anak Nabi Yaqub ni sangat handsome. Kalau dia masuk ramai-ramai, orang mesti akan kagum. Wow, handsome semua. Orang kagum tengok, handsome semua. Takut terkena ain. Ain sama ada mata yang dengki, mata yang kagum, yang lupa menyebut barakallah. Ni mata-mata ni lah. Mata yang dendam, permusuhan. Mata-mata ni berbahaya, tuan-tuan. Ingat, seperti mana pisau boleh memotong tangan tuan-tuan, pandangan mata yang tajam, pandangan mata yang jahat, dia juga memberi kesan pada kita. Dan Nabi sebut kebanyakan umat Nabi terkena ain. Banyak umat Nabi mati kerana pandangan mata yang jahat. Boleh lah. Cuma ni benda gaib lah. Kalau pisau kita boleh nampak, ambil pisau kerat, tidak. Ain ni tak nampak. Malah saya ada jumpa ada seorang ustaz saya, dia sebut boleh berlatih benda tu. Tu ada orang guna kuasa mata tu, tengok mata. Dia kata boleh latih. Dia kata dia pun pernah berlatih dulu, wallahualam, meninggal dah. Saya punya ustaz ni pun di Izzuddin tu. Dia kata nak berlatih ni ada beberapa cara. Antaranya tengok apa, daun kan, yang cahaya matahari, daun tu bergerak-gerak, dan bila daun tu bergerak, dia membiaskan cahaya matahari, bahagian yang berkilat tu kan. Jadi tenung je daun tu. Dia kata tenung lama-lama akan dapat satu pandangan yang kuat. Orang tengok orang, dia akan bagi kesan pada orang dengan dia tengok pandangan mata ni. Baik, itu nama dia ain, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Jadi dia sebut barakallahu laka fiha. Kata malaikat doa pada laki ni, moga Allah berkati hang pada unta ni. Baik, kemudian fa'atal aqra'. Seterusnya dia jumpa pula yang botak tu. Malaikat datang pada orang yang botak tu. Tadi orang yang sopak. Faqal ayu syai'in habbu ilaik. Malaikat tanya, benda apa yang paling hang suka? Macam mana malaikat tanya dekat yang sopak tadi tu. Baik. Qal, kata yang botak ni, sya'run hasan. Aku paling suka sekali ni rambut yang cantik. Yalah, dia botak, orang anggap dia berpenyakit, orang tak berani dekat dengan dia. Aku suka rambut yang lawa. Kemudian wa yadhhabu anni hadha alladhi qadiran linnas. Dan hilanglah penyakit botak kat kepala aku ni. Hilang penyakit botak ni yang orang rasa jijik dengan aku. Famasahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasana. Malaikat sapu kepala dia, terus tumbuh rambut.
Hebat malaikat. Bukan malaikat punya kuasa, kuasa Allah. Malaikat sapu ya? Allah yang menumbuhkan rambut yang sangat cantik. Hilanglah bekas botak tu, yang orang jijik tu. Tuan-tuan kena ingat, ni dah Allah Ta'ala nak uji. Sampai sekarang pun boleh jadi saja, kalau kehendak Allah, Allah Ta'ala nak uji macam ni, boleh je. Yang tak adanya tuan-tuan, malaikat Jibril datang bagi wahyu, tak ada lah. Tapi untuk malaikat lagu ni datang uji tuan-tuan, boleh jadi. Boleh jadi. Dan tak mustahil tuan-tuan, kalau tuan-tuan susah, malaikat datang tolong. Tapi dia tak akan datang dalam rupa dia. Dia akan datang dalam rupa manusia, macam saya baca tadi tu. Boleh jadi tuan-tuan. Cumanya jangan buat macam baru ni kat Indonesia tu kan. Mereka nak buat masjid, duit tak cukup. Mereka fikir macam mana nak cari duit ni. Mereka duduk depan masjid, mereka doa, wahai Jibril, mailah bagi duit. Minta kat malaikat Jibril tuan-tuan. Wahai Jibril, mai hantar duit nak buat masjid. Ini mengarut lah tuan-tuan. Doa mana boleh minta doa pada malaikat? Doa hanya pada Allah. Tak boleh berdoa pada Nabi Muhammad, tak boleh berdoa pada wali, tak boleh. Doa minta tolong hanya pada Allah. Dan Allah Ta'ala nak tolong macam-macam. Mungkin Allah Ta'ala hantar orang, mungkin Allah Ta'ala hantar jin, mungkin Allah Ta'ala gerakkan malaikat yang tolong. Boleh jadi tuan-tuan. Tapi kena ingat kita tak tahu dia malaikat ataupun tak. Tu kena tahu. Jangan tuan-tuan fikir malaikat kot, kita tak tahu. Kita tak tahu. Boleh jadi, wallahualam. Boleh jadi tuan-tuan masuklah hutan, tuan-tuan sesat. Boleh jadi. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi dia sebut, siapa yang tersesat dalam perjalanan, macam orang Arab dulu tuan-tuan, mereka jalan di padang pasir. Padang pasir ni tuan-tuan, kalau mereka jalan 1000 kilometer, kadang ratusan kilometer. Kalau padang pasir, kiri kanan mana ada rumah orang. Orang hanya duduk di kota. Bukan macam kita ni tepi jalan ni semua ada orang. Betul tak kan? Dia tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur ni, boleh kata jalan semua ada rumah orang lah. Kotlah ada jalan yang sunyi tu pun mungkin jalan Gua Musang, betul tak kan? Jalan adalah jalan di belah Gerik mungkinlah yang kosong. Kalau biasa-biasa ni semua ada rumah tuan-tuan, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, tanah Arab ni depa hanya duduk di pekan. Padang pasir mana ada orang. Kemudian kalau sesat, tuan-tuan tak tahu jalan. Biasanya padang pasir kalau tuan-tuan sesat, tuan-tuan senang mati. Dia panas, cecah sampai 54 darjah Celsius. Tuan-tuan letak periuk, tak payah api pun, buah telur tu masak tuan-tuan. Panas. Jadi Nabi pernah sebut, barang siapa yang sesat dalam perjalanan ya, maka seru kita dengan suara yang tinggi tuan-tuan. Kita panggil apa? Suara yang tinggi. Kita sebut, wahai hamba Allah, tolonglah aku. Itu sebutan ni. Ya Abdullah, unsurni. Tuan-tuan sesatlah hutan ke, naik bot tengah bot minyak habis ke, tidak kan, kapal nak tebuk, nak tumbang ke, tak pun kapal kita terbalik, kita seorang je duduk atas laut. Ni Nabi ajak. Nabi kata, ya Abdullah unsurni, wahai hamba Allah, mai tolong. Macam kita jatuh motor, kita minta orang tolong kan, macam itulah. Tapi yang kita sebut ni, boleh jadi ikut ada malaikat lalu mai tolong. Tu. Tapi tuan-tuan minta tolong tu dengan niat seperti mana tuan-tuan minta tolong ke orang lah. Boleh lah. Mula-mula tuan-tuan susah, tuan-tuan minta tolong pada Allah lu. Mula-mula, ya Allah tolonglah, mudahkanlah ya Allah. Tu minta tolong pada Allah. Kemudian kita seru dengan suara yang kuat. Boleh jadi ada orang lalu, boleh jadi ada jin yang lalu, jin Islam yang lalu. Boleh jadi ada malaikat yang lalu. Jadi walaupun tuan-tuan tak nampak, jangan tuan-tuan senyap cakap. Tapi jangan seru benda bukan-bukan. Yang saya sebut kat tuan-tuan, ada orang yang masuk hutan, dia kata apa, nek cucu nak lalu lah apa. Ini mengarut semua. Yang betulnya tuan-tuan, kalau lah hutan ke kat laut ke, tuan-tuan tersesat, tuan-tuan kata, wahai hamba Allah tolonglah. Kita sebut wahai hamba Allah. Nampak tak? Yang nak tolong ni semua hamba Allah. Wahai hamba Allah tolonglah. Katakanlah. Ini sebut dalam hadis. Katakanlah kalau benda itu berlaku pada kita. Tengah laut, naik bot, terbalik. Habis semua, meninggal. Tinggal kita selamat. Maka kita buat kata, ya wahai hamba Allah tolonglah. Katakanlah, tak mustahil. Kalau Allah izinkan.
Ada orang datang kat kita jalan atas yak. Agak-agak orang ke bukan orang tu. Nak kata orang tu susah. Tapi boleh jadi tuan-tuan. Yang cerita ayat 1000 dinar kan, ada ayat 1000 dinar. Benda tu tak mustahil tuan-tuan, boleh jadi. Jalan atas yak mai. Boleh jadi malaikat, boleh jadi wali. Wali-wali Allah. Boleh jadi. Ataupun boleh jadi juga kalau ikut orang Melayu dulu, dia kata Nabi Ilyas. Ada penangan ulama kata Nabi Ilyas masih hidup. Dia berada di atas lautan. Nabi Khadir berada di atas daratan. Antara yang sebut ni adalah Imam As-Suyuti rahimahullah. Boleh jadi dia mai, wallahu alam. Tapi tuan-tuan ingat bila kita susah, pertama minta tolong dengan Allah. Adapun yang makhluk nampak ke tak nampak ke, ini kita minta tolong atas dasar makhluk. Boleh atas dasar makhluk. Macam kita rumah terbakar, panggil orang tolong padam. Macam tu je lah. Jadi itu cara dia Kok tuan-tuan sesat dalam hutan ke, tak tahu nak pergi mana, telah hutan belantara ni, tuan-tuan kata, wahai hamba Allah, tolonglah. Tiba-tiba ada orang mai tuan-tuan, kita tengok kemas pakaian dia, betul tak? Boleh jadi malaikat, wallahu alam. Baik. Tapi jangan anggap dia ada power tuan, dia tak ada power. Semua dengan izin Allah. Baik tuan-tuan. Kemudian hilang, bila malaikat sapu kepala dia, hilang botak tu, terus naik rambut yang cantik. Kemudian malaikat tanya lagi, fa ayyumal ahabbu ilaik. Malaikat tanya, harta apa yang paling hang suka? Harta apa yang paling hang suka? Qal al-baqar. Kata lelaki ni, aku paling suka sekali lembu. Binatang yang paling aku suka lembu. Fa'utiya baqaratan hamilan. Diberi dia seekor unta lembu betina yang sedang hamil. Sedang apa? Sedang beranak, bukan beranak apa? Mengandung, bunting. Waqal barakallahu laka fiha. Malaikat doa lagi, moga Allah berkati hang pada unta ni. Tuan-tuan kalau beli kereta, ingat ni doa dia Ini doa. Tuan-tuan baru beli kereta ke, barakallahu fiha. Sebut macam ni, ini doa dia. Baru buat rumah ke, rumah baru siap, barakallahu fiha. Itu doa dia. Macam doa malaikat ni. Ni kita dapat malam ni. Beli motor baru ke, handset baru ke, barakallahu fiha. Ni doa pada benda-benda baru. Ataupun benda yang kita kagum lah. Kena kagum. Walaupun lama, tapi benda tu mengkagumkan kita. Baik tuan-tuan. Kemudian fa'atal a'ma. Malaikat datang pula yang buta, pada si buta. Malaikat berkata, faqal ayu syai'in habbu ilaik. Benda apa yang paling hang suka? Malaikat kata kat orang buta ni. Qal, kata orang buta ni, ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsiru bihin nas. Kata orang buta ni, Allah mengembalikan pandangan mataku, supaya aku boleh tengok orang. Macam kita lah tuan-tuan, kalau orang nak bagi kita 10 juta, nak cungkir 2 biji mata kita, tuan-tuan bagi tak tuan-tuan? 10 juta tuan, 10 juta bagi, kita bagi 10 juta dalam akaun tuan-tuan, pergi dicungkir mata tuan-tuan. Tuan-tuan kepikir, kalau tak ada mata, kereta pun tak boleh naik. Tak ada mata tuan-tuan, nak pergi menjala tak boleh, naik motor tak boleh, panjat pokok nyok tak boleh, buat rumah tak boleh. Tak ada mata, habis semua. Muka bini tak boleh tengok, muka anak tak boleh tengok, muka cucu tak boleh tengok. Ada 10 juta buat rumah yang kita buat pun tak boleh tengok, beli Ferrari pun tak boleh naik. Saya yakin tuan-tuan takkan, tak yalah hang simpanlah 10 juta tu, saya 100 juta pun kita tak mau. Mata tak ada, buat apa? Jadi dia minta apa? Dia minta Allah kembalikan pandangan mata tersebut, boleh tengok orang. Famasahu faraddallahu ilaihi basarahan. Dalam ni sebut jelas, maka malaikat sapu mata dia, maka Allah mengembalikan penglihatannya. Bukan malaikat sapu saja. Yang mengembalikan adalah Allah Azza wa Jal. Sama yang tadilah, yang rambut, kulit, semua Allah yang jadikan. Qal, kata malaikat lagi, bila dia dah celek, malaikat tanya dia lagi, fa'ayul mal habbu ilaik. Harta apa yang paling hang suka? Harta apa yang paling hang suka? Qal, kata laki buta ni, al-ghanam. Aku paling suka kambing. Kambing. Baik, fa'utiya syatan walidan. Diberi seekor kambing betina yang sedang bunting. Fa anta jahadani wa wallad hada. Semua ni, yang apa, pertama unta, lembu, kambing ni, semua pakat duk beranak pinak banyak. Hak yang sopak tadi, yang hak botak tadi, yang hak apa,
buta ni semua malaikat doa tu memang berkat sungguh. Kambing depa, lembu, unta ni beranak pinak cepat dan banyak. Fakana lihada wadi minal ibil. Yang pertama tadi tu, siapa nama? Yang sopak tu, dia ada satu lembah unta. Tuan-tuan, satu lembah ni makna dia antara dua gunung. Tuan-tuan tengok ada gunung besar kan? Ni ada gunung, lepas tu dia ni lembah ni. Kira unta penuh lembah tuan-tuan. Kami penuh kandang pun kira kaya lah. Ni penuh antara dua gunung ni, dia ada lembah kan. Turun ni gunung, turun ke bawah tempat orang lalu ni kan. Ni lembah lah nama dia. Kalau unta penuh lembah, ini multi jutawan tuan-tuan. Ni ada duit puluh juta, ratus juta. Unta sekok dah berapa? Ni unta penuh lembah. Memang kalau ikut sekarang ni, unta penuh lembah ni ratus juta lah tuan-tuan. Kaya lah. Baik. Kemudian yang hak seorang tu pula, walihada wadi minal baqar. Yang hak botak tadi tu, dia ada satu lembah lembu. Satu lembah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada lembu satu ekor musim korban dengan lodet dah tuan-tuan. Tuan tengok ini satu lembah lembu tuan-tuan. Walihada wadi minal ghanam. Yang hak buta ni pula satu lembah kambing. Sekarang masa Allah Ta'ala nak uji. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak uji masa ni. Masa ni dah kaya dah lah, senang lah. Summa innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Maka dia datang yang sakit. Malaikat datang balik. Malaikat yang sama datang balik pada orang yang sopak tu dalam rupa sopak tu. Sopak tu dulu. Kan sopak tu dulu miskin, tu badan dia penuh dengan apa? Tumpuk-tumpuk putih, pakaian pun buruk, orang pun geli. Malaikat mai dalam rupa tu. Malaikat mai jumpa dia dalam rupa dia dulu. Yang miskin, baju lusuh dengan penyakit di badan. Malaikat mai dalam rupa dia. Fi suratihi wa hayati. Surah tu dalam rupa dia yang berpenyakit. Hayati ni keadaan dia yang susah lah, miskin. Faqal, malaikat berkata pada dia. Dia tak tahu tu malaikat. Yang sopak ni dia dah kaya dah tuan-tuan. Dah kaya dah, penyakit pun tak ada. Unta penuh lembah. Jadi malaikat ni datang kat dia. Dia tak tahu tu malaikat yang sama dulu. Malaikat ni kata apa? Rajulun miskin. Aku ni seorang lelaki yang miskin. Qadin qata'at biyal hibal fi safari. Aku dah terputus bekalan dalam perjalanan. Maksudnya dia dalam perjalanan terputus bekalan. Tak ada binatang, tak ada makan, tak ada minum, habis bekalan. Sebab bila habis bekalan di padang pasir ni memang mati ya tuan-tuan. Tak ada jalan lain dah. Kalau orang tak tolong, matilah. Baik, kemudian kata malaikat, fala balagha liyal yaum illa billah thumma bik. Nampak malaikat ajak kita cara bercakap. Malaikat kata apa? Hari ni tak ada orang yang boleh tolong aku kecuali Allah dan hang lah. Sebab Allah Ta'ala tolong macam mana? Melalui hamba ni. Betul tak? Allah Ta'ala tolong melalui hamba ni. Tuan-tuan dapat rezeki Allah yang Ta'ala bagi kan, tapi melalui kan, masuk dalam bank 25 hari bulan, ada orang tolong, betul tak? Tuan-tuan buat kerja, ada orang bagi rezeki. Semua rezeki pada hakikatnya daripada Allah, tapi melalui perantaraan hamba-hamba Allah. Boleh lah. Baik. Jadi tuan-tuan, kata dia, tidak ada yang boleh tolong aku hari ni, Allah lah. Setelah Allah ni, dengan izin Allah lah, hang lah boleh tolong. Kalau hang nak tolong lah. Sebab Allah Ta'ala jadikan hang pilihan kan, boleh tolong ataupun tak tolong. Jadi minta tolong lah ni tuan-tuan. Masa ni minta tolong lah. Malaikat main minta tolong lah. Tuan-tuan tengok apa yang dia kata tuan-tuan. Baik, kemudian as'aluka billadhi a'taqal lawnal hasan. Kata malaikat ni, cantik bahasa ni. Ini cerita ni sebelum zaman Nabi tuan-tuan, tapi bahasa dia cantik, pandai dia berinteraksi. Kata malaikat ni, aku memohon pada hang atas nama Tuhan yang memberikan hang warna kulit yang cantik, wajildal hasan, dan memberi apa? Struktur kulit yang cantik, licin, bersih. Wal mal, dan harta. Ni harta yang banyak ni, Tuhan yang bagi. Aku minta atas nama Tuhan. Kemudian ba'iran atabalaghu bihi fi safari. Dia kata apa? Bagilah seekor tunggangan. Supaya apa? Supaya aku boleh meneruskan perjalanan. Seekor ni
unta penuh lembah ni bagi seekor, supaya aku boleh teruskan perjalanan. Tuan-tuan tengok ni ujian daripada Allah, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok apa kata sopak ni. Faqal, kata yang lelaki sopak ni, al-huquq kathirah. Aku ni banyak tanggungjawab. Kadang-kadang ada orang gitu tak, ada orang dia malas nak sedekah tolong orang. Orang minta tolong, aku ni pun banyak tanggungjawab, padahal boleh tolong. Ni malaikat kan dia. Orang dulu sebut lama lah, tuan-tuan. Al-huquq kathirah ni apa? Aku ni tanggungjawab banyak lah. Tak boleh lah ada ni lah, nak bayang tu lah, ni lah. Maksud dia apa? Aku tak boleh tolong lah. Aku tak boleh tolong lah. Al-huquq kathirah. Aku ni banyak tanggungjawab. Isteri lah, anak lah, macam-macam. Padahal ada je lebihan harta tu nak tolong. Tapi sebut lagu ni pasal apa? Supaya tak mau tolong. Dia tak mau tolong, dia cakap lagu tu. Macam orang lah, kalau tak mau tolong orang, tak mau berinfak harta dia, tak boleh lah, aku ni pun banyak kekangan lah. Padahal tak ada kekangan pun. Dia saja tak mau. Jadi sebut al-huquq kathirah. Faqal, dan malaikat berkata, bila sebut lagu tu, malaikat berkata apa? Ka'anni a'rifuka, aku macam kenal je hang ni. Tak kata Ka'anni, seolah-olah aku kenal hang. Pasal apa? Malaikat tahulah dulu dia siapa. Ka'anni a'rifuka, aku macam kenal je hang ni. Pandai malaikat tu. Alam takun abras, bukankah hang dulu hang penyakit sopak macam ni lah. Yaqdharukan nas, yang manusia geli dengan hang, jijik dengan hang. Faqiran, dan hang ni fakir, susah. Fa'atakallah, dan Allah lah yang bagi hang harta. Ni malaikat tanya. Faqal, kata laki ni lah, laki sopak ni kata apa? Innama waristu hadzal mal kabiran an kabir. Dia kata, mana ada, ni harta yang banyak-banyak ni aku mewarisi daripada tok nek aku dulu. Tipu tuan-tuan. Ni harta yang banyak-banyak ni aku warisi pada dulu. Kabiran pada tok nek aku, ayah aku, semua itu yang aku dapat harta ni. Bukan Allah yang bagi. Bukan daripada Allah terus bagi macam tu. Maksud dia apa? Daripada tok nek dia lah. Kemudian malaikat kata apa? Faqal, malaikat berkata, in kunta kadiban, kalau hang muhung, kalau hang menipu, fasayyarakallahu ila ma kunt, moga Allah kembalikan hang kepada keadaan asalmu. Ni malaikat berdoa, tuan-tuan. Syok, tuan-tuan. Tapi nak habis ya? Macam mana bang? Habis ya kan? Habis kan? Saya habiskan lah. Wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi. Malaikat datang pula pada si botak. Faqalahu misla ma qala li hadha. Malaikat sebut macam mana malaikat sebut dekat apa? Dekat yang sopak tu. Dan malaikat datang dalam rupa botak. Malaikat datang dalam keadaan miskin dan kepala botak, lusuh lah. Dan malaikat pun kata benda yang sama, aku ni seorang lelaki yang miskin, dalam perjalanan, terputus bekalan, tak ada yang boleh tolong kecuali dengan Allah dan dengan hang lah. Kuat hang nak tolong kan. Baik. Kemudian kata malaikat ni, aku minta pada hang dengan nama Tuhan yang telah memberikan hang rambut yang cantik, harta yang banyak. Baik. Kemudian apa kata botak ni? Waradda alaihi misla ma radda hada. Botak ni cakap sebiji macam sopak tu. Botak tu kata apa? Al-huquq kathira. Tak boleh, aku tanggungjawab banyak. Dia tak mau bagi, sebut lagu tu. Kemudian malaikat sebut benda yang sama. Ka'anni a'rifuka, aku macam kenal hang ni. Malaikat sebut benda yang sama pada yang botak. Bukankah hang dulu botak, miskin, Allah bagi hang rambut yang cantik dan harta. Apa kata botak ni? Sama juga. Innama waristu hazal mal kabiran an kabirin. Tak ada. Ni harta ni bukan tiba-tiba mai daripada tok nek aku dulu ni. Tu yang aku kaya hari ni, dia muhung. Apa malaikat doa? Malaikat doa benda yang sama. In kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau hang tipu, moga Allah kembalikan hang pada asalmu. Botak dan miskin, tuan-tuan. Kita tengok habiskan, tuan-tuan. Nak habis sikit. Wa atal a'ma fi suratihi wa ayatihi. Yang ketiga, tuan-tuan. Maksudnya yang dua orang ni gagal lah. Botak gagal, sopak gagal. Kita tengok yang botak, yang apa, buta ni pula. Gagal ke tak gagal, tuan-tuan?
Malaikat datang pada yang buta ni dalam keadaan buta dan dalam keadaan miskin macam dululah. Malaikat datang pada lelaki buta ni dulu. Ni lelaki buta ni dah celek dah. Kaya, ada banyak kambing. Malaikat mai kepada dia dalam rupa dia dulu, buta dan miskin. Dan malaikat kata apa? Malaikat kata faqal rajulun miskin, aku ni lelaki miskin. Malaikat mai dalam rupa dia buta dan miskin. Kemudian malaikat kata aku ni lelaki miskin wa ibnus sabil, dan aku ni dalam perjalanan. Kita tahu orang dalam perjalanan ni kena tolong, betul tak? Kena tolong. Baik. In qata'at biyal hibal fi safari, aku ni terputus bekalan dalam perjalanan. Fala balagha liyal yaum illa billah summa bik, tidak ada yang boleh tolong kecuali Allah yang mutlak hakikinya Allah. Summa bik, kemudian hang ni sebab lah. Betul tak? Sebab musabab lah. Baik. As'aluka billadhi radda alayka basaraka syatan atabalaghu biha fi safari. Kata malaikat ni, aku minta pada hang dengan nama Tuhan, atas zat Tuhan yang memberikan hang pandangan mata, mengembalikan pandangan mata. Syatan atabalaghu biha fi safari. Aku minta seekor kambing ya. Mudah-mudahan dengan seekor kambing ni aku dapat meneruskan perjalanan. Sekurang-kurangnya kami dia ada susu, betul tak kan? Kita perah minum, jalan perah minum, kita bolehlah hidup dalam perjalanan tu. Faqal, kita tengok buta ni kata apa? Kata si buta ni, qad kuntu a'ma, aku dulu ni pun buta. Ni yang bagus tuan-tuan. Makna dia kalau dah kaya jangan lupa daratan. Ada orang kadang-kadang dia dah kaya, dia jadi si tanggang tuan-tuan. Dulu dia miskin, baik, tawaduk, betul tak kan? Sekali dia kaya, dah ada jawatan, pangkat, orang pun dia tak tengok. Kan ada kadang-kadang orang lagu tu kan? Kan ada kadang-kadang orang lagu tu. Kadang-kadang orang lagu tu kita pun tak sangkau. Kadang-kadang masa dia susah dulu, Allahu Rabbi, baik. Bila dia senang, kita tak sangkau sungguh dia boleh berubah 180 darjah. Baik. Jadi yang ni bagus, dia ada kesedaran. Orang buta dia kata, dulu aku pun buta. Faraddallahu ilayya basari, Allah lah yang mengembalikan pandangan aku ni. Fakhuz ma syi'ta, ambillah apa yang hang nak. Bagus yang buta ni. Tu kambing yang penuh lembak ni, ambillah mana yang nak. Kalau kita pun bagi 2 ekor, 3 ekor dia, betul tak? Yang ni tak punya bagus, ambillah banyak mana anak pun. Wada' ma syi'ta, hang tinggal banyak mana anak pun tak apa. Sebab ini semua daripada Allah. Ambil banyak mana hendak, hang tinggal banyak mana pun tak apa. Itulah kalau bahasa kita. Wallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillah. Dia kata, demi Allah, aku takkan susahkan hang, aku takkan bebankan hang pada hari ini dengan sesuatu yang hang ambil semata-mata kerana Allah. Aku bagi kerana Allah, ambil. Aku takkan kacau, aku takkan minta upah, aku takkan minta balik, ambil. Baik. Tentang apa kata ni? Apa kata lelaki ni? Faqal, kata lelaki ni, amsik malak, simpanlah harta hang ni. Simpan harta hang, tahanlah harta hang ni, jagalah harta hang. Fa inna mabtulitum, sebenarnya hampa bertiga diuji. Dia tahu tu malaikat, yang 2 tadi tak tahu. Tu saya kata tuan-tuan jangan anggap tuan-tuan jumpa tuan-tuan kata malaikat. Mana-mana saja orang tuan-tuan jumpa, tok guru ke, tok syekh ke, ustaz ke, pakai serban ke, kalau dia cakap bercanggah dengan Quran dan hadis, dia syaitan. Dia lah. Tak payah tengok dia kata dia malaikat lah apa. Kalau malaikat ke nabi ke apa, dia takkan sebut benda yang syirik, benda yang sesat, yang bercanggah dengan Quran. Jadi yang 2 orang tu tak tahu malaikat. Yang 2 orang tadi itulah. Dia ni tahu. Pasal apa? Pasal malaikat nyatakan padanya. Malaikat kata, hang simpan harta hang lah, hampa semua diuji. Kemudian kata malaikat, faqad radiyallahu ank, Allah Ta'ala redha pada hang. Wa sakhita ala sahibaik, dan Allah murka kepada 2 orang sahabat hang. Dia ni bersahabat lah mana dia. Allah murka pada 2 orang sahabat hang. Siapa dia? Yang botak dan yang sopak. Habis tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, InsyaAllah akan datang kita sambung yang ke-66. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat, tuan-tuan, ingat, segala kesenangan yang kita dapat dalam dunia ni, semua itu adalah ujian daripada Allah. Senang pun uji,
Sihat pun uji, pangkat pun uji. Ujian Allah. Kita tak ada pangkat pun diuji oleh Allah, kita sakit pun diuji, kita miskin pun diuji. Segala hidup kita ni kita dalam ujian Allah. Ada orang dia silap, dia ingat bila banyak duit dia tak kena uji. Orang yang banyak duit tu diuji lah tu. Hang miskin, hang kedekut ke tak kedekut ke? Hang bakhil ke tak bakhil ke? Orang yang miskin diuji dengan kemiskinan. Tuan-tuan, antara orang yang diuji dengan kekayaan dan pangkat, dan antara orang yang diuji dengan kemiskinan dan orang biasa tak ada pangkat, antara dua ujian ni, yang mana yang banyak orang gagal? Yang mana tuan-tuan? Kita fikir kalau boleh kita tak apalah, Allah Ta'ala uji aku dengan kekayaan lah. Tapi kalau kita lah kan, bagi aku pangkat kekayaan, insyaAllah aku boleh kot, kita rasa lah. Tapi Allah yang mengetahui tuan-tuan. Dalam syurga Nabi tengok paling banyak orang miskin. Makna kata tuan-tuan, banyak orang miskin yang berjaya lalui. Bukan sekadar berjaya, berjaya masuk syurga lagi. Orang miskin paling ramai dalam syurga. Orang miskin paling ramai dalam syurga. Orang yang diuji dengan kemiskinan, tak ada pangkat, susah, yang ni berjaya masuk syurga. Maksud dia orang yang diuji dengan mata kita nampak senang kan, pangkat, insyaAllah aku bersyukur. Ada duit banyak, insyaAllah aku ni okey. Kita rasa hak yang kita rasa itulah yang banyak dah sekali tuan-tuan sangkut di padang mahsyar, yang tak ramai menjadi penghuni syurga. Sebab tu tuan-tuan baca kisah Nabi-Nabi tuan-tuan. Semua Nabi tuan-tuan, semua Nabi yang mula-mula ikut Nabi, taat Nabi, beriman, siapa dia? Golongan hamba. Betul tak tuan-tuan? Yang tak ada pangkat. Orang yang tidak ada pangkat, orang yang fakir dan miskin. Pengikut semua Nabi semua sama. Penentang Nabi, faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumih. Tuan-tuan baca banyak-banyak Nabi ni yang duk lawan Nabi ni semua malak. Malak ni siapa? Orang yang ada pangkat dan harta. Tuan-tuan nampak? Banyak. Tuan-tuan tengok orang kalau ada pangkat dan harta, kadang-kadang dia jadi ketegang sikit, keras kepala sikit lah, payah nak nasihat. Gitu. Bukan semua orang tuan-tuan, tapi gitulah kadang-kadang yang berlaku. Pasal dia rasa kedudukan, dia rasa dia ada harta, dia rasa nak dengar dakwah Nabi ni, aku ni ada pangkat kot, ada harta kot, takkan nak dengar cakap dia yang miskin ni, yang tak ada pangkat ni. Dia rasa macam leceh tuan-tuan. Nampak? Dia dah letak diri dia di satu makam yang membinasakan dia. Habis tuan-tuan. Akan datang hadis yang ke-66. Saya minta maaf kalau kurangan dan sebagainya. Cukup sekadar itu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Salam muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqa ma'suma, la taj'al min asy-syiqi wa la yahmil. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.